TV KPM. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya hari ini, Wani Kerry, host anda. Baik, seperti biasalah kita tahu sekarang ini walaupun kes kita makin berkurangan, namun kita sebagai rakyat Malaysia masih belum menang ya. Kita perlu sama-sama tangani wabak COVID-19 ini. Bagaimana caranya untuk sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah, hari ini subjek kita merupakan satu subjek teras juga ya, iaitu subjek bahasa Melayu tapi akan difokuskan dalam bahagian tata bahasa untuk kata tugas. Nak tahu siapa gurunya? Mari kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Guru jemputan kita hari ini. Assalamualaikum Cikgu Jalil, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik. Alhamdulillah. Cikgu, ini pertama kali kita bersama ya Cikgu. Ya. Sebelum ni dengar kata Cikgu sering datang ke sini untuk mengajar tapi tidak pernah bersama dengan Wani Kerry. Okey, selamat datang ke studio Road to Success SPM 2021 Cikgu. Terima kasih. Dan saya ada dengar kata jugalah pada host-host lain, Cikgu ada nama panggilan Cikgu sendiri. Oh ya. Saya ialah Cikgu Muhammad Jalil bin Yunus atau lebih dikenali sebagai Cikgu J. Cikgu J. Jadi adakah saya perlu panggil Cikgu J hari ini? Kalau lebih selesa tak ada masalah. Okey, itu dia. Cikgu J merupakan guru, bukan guru lah sebenarnya, penolong PPD ya Cikgu? Ya, saya. Tapi Cikgu mengambil tugas sebagai guru hari ini untuk sama-sama memberikan ilmu kepada anda yang akan mengambil subjek bahasa Melayu ini tak lama lagi. Tapi sebelum tu Cikgu, mari kita ke meja istimewa kita. Seperti biasa, Wani akan jemput semua tetamu jemputan untuk datang ke meja ini. Kerana apa? Kita akan membuat sanitasi. Ini dia Cikgu dipersilakan pakai. Lepas tu Cikgu boleh buka, tanggalkan pelitup muka dan simpan dalam bekas yang disediakan. Wani pun pakai juga. Okey, ini untuk pastikan tangan kita sentiasa terhindar daripada kuman-kuman yang tidak kelihatan. Dan pelitup muka, buka. Okey. Alright. Jadi cikgu pun dah ada bekas sendiri, dah sanitize tangan, dah tak perlu risau dah. Yang paling penting, kita kena jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter ya cikgu. Betul saya. Okey, mungkin sebelum kita berehat seketika, cikgu boleh kongsikan sedikit apa yang akan cikgu kongsikan. Kita tahu tata bahasa kata tugas. Tapi apa lagi yang ada dalam bahagian tu cikgu? Baiklah. Sebenarnya saya akan terus fokus kepada kata tugas. Hari ini bahagian tata bahasa. Kata tugas sebenarnya dia terlalu besar, ada 17 aspek dalam tu. Baik. Dan diberikan dalam 4 kelompok. Tetapi hari ini saya akan fokuskan kepada 2 saja, iaitu kata bilangan dan juga kata sendi nama. Kata bilangan dan kata sendi nama. Baik, dan saya pasti anda di rumah sudah tidak sabar lagi untuk sama-sama kita belajar hari ini, menimba ilmu baru pada Cikgu J. Tapi sebelum itu jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika dan kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Definisi kata tugas ialah golongan perkataan selain kata nama, kata kerja dan juga kata sifat. Ia berfungsi untuk mendukung suatu tugas tertentu dalam binaan ayat, klausa dan juga frasa. Kata tugas terdiri daripada 12 jenis elemen yang berbeza. Contohnya ialah kata bantu, kata bilangan, kata seru dan juga kata sendi. Saya suka belajar tentang kata tugas kerana kata tugas dapat mengetahui fungsi kata tugas sebagai penerang. Selain itu, kata tugas dapat mendukung sesuatu tugas tertentu dalam binaan ayat, frasa dan klausa. Seterusnya, saya suka kata tugas kerana kata tugas dapat membantu kata utama seperti kata nama, kata adjektif, kata kerja untuk menimbulkan makna tambahan seperti penggunaan kata bilangan, kata arah dan sebagainya. Contohnya, kata tugas ialah dan, bahawa, agar, supaya dan lain-lain lagi.
Saya suka topik kata tugas kerana topik ini membantu saya untuk memahami bahasa Melayu dengan lebih mendalam dan belajar mengenai penggunaan tata bahasa yang betul. Kata tugas juga membantu saya untuk menyerikan lagi penulisan karangan saya. Saya juga suka kata tugas kerana dengan penggunaan kata tugas, ayat karangan saya menjadi lebih dramatis dan kata tugas juga membantu untuk menyokong isi-isi penting yang ingin saya sampaikan dalam penulisan karangan saya. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry, serta guru kita hari ini, Cikgu Muhammad Jalil bin Muhammad Yunus, selaku Pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat ataupun dikenali sebagai Cikgu J lah. Tapi sebelum kita mulakan, Wani nak pesan ni kepada anda, mungkin ada yang menonton RTS dari bukan di rumah, mungkin tengok di luar ke, sementara nak beli makanan ke apa tengah beratur, sempat tengok RTS ni, Wani nak pesan untuk sentiasa sanitize tangan anda, pakailah pelitup muka dan jagalah jarak bersama dengan orang lain. Okey? Alright, sekarang ni kita nak persilakan para pelajar kita untuk sama-sama berada di studio, para pelajar di SMK Convent Kajang. Ni dia. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat sejahtera. Hai, khabar baik. Selamat sejahtera. Tu dia. Kita ada Damia Atikah, Nur Ifa Batrisha, Amrita Kaur, Shantini Satya, kita ada Syayuta Ganison dan juga Ruchita Selbamani. Ni dia. Tengok semua pakai pinafore, semua macam muka lebih kurang sama dia tengok. Kita cam mana satu kan. Okey, mungkin kejap lagi kita dah boleh berkenalan lebih dalam dengan mereka, tapi kita dah kenal lah ni. Nak tanyalah, semua dah bersedia ke belum ni nak belajar bahasa Melayu ni? Dah. Dah tak tahu semangat pun. Kenalah dah bersedia. Okey? Okey, bersedia. Alright, jom cikgu kita mulakan sesi kita hari ini. Boleh minta mereka perkenalkan diri dulu? Boleh. Okey, kita minta siapa yang nak perkenalkan diri terlebih dahulu? Silakan. Kita perkenalkan diri lebih dalam lagi. Hai semua, nama saya Amrita Kaur Sirut, anak perempuan Karmusing dari SMK Convent Kajang. Saya merupakan pelajar tingkatan 4 pada tahun ini. Alright, seterusnya kita minta Shantini. Selamat sejahtera, nama saya Nashanti, anak perempuan. Saya berada. Alright, thank you Shantini. Seterusnya kita minta Syayuta. Hai semua, selamat sejahtera. Nama saya Shanita Ganison dari SMK Convent Kajang. Saya berada di tingkatan 4. Okey, Ruchita. Hai semua, selamat sejahtera. Nama saya Ruchita, anak perempuan Meri. Saya belajar di SMK Convent Kajang dan saya berada dalam tingkatan 4. Okey, baik. Nur Ifa. Assalamualaikum, nama saya Nur Ifa Patricia, saya dari SMK Convent Kajang. Saya sedang berada di tingkatan 4. Okey, dan akhir sekali Damia. Damia? Okey tak tu Damia? Dah mata paku di situ. Ya Damia, sila perkenalkan diri. Tak dengar. Okey. Nampaknya Damia sedang mengalami masalah teknikal di situ. Betul. Tak apa Damia. Yang penting kami dah tahu nama anda Damia Atika. Damia tingkatan 4. 4 juga. Semua kalau tingkatan tak silap 4 saya, ya? mereka ni semua berada dalam satu kelas yang sama. Okey dia, kawan baik. Sekelas. Okey cikgu, tanpa buang masa, mari kita mulakan sesi kita hari ini. Baiklah, hari ini kita akan terus fokus kepada tata bahasa iaitu kata tugas. Seperti saya maklumkan sebelum ini tadi, kata tugas mempunyai satu konteks yang sangat luas. Kata tugas pada awalnya lah kita fahami mempunyai perkataan yang hadir dalam ayat, klausa atau frasa dan mendukung sesuatu tugas sintaksis. Jika kita lihat di sini, tugas sintaksis ialah tugas dalam ayat tertentu seperti sebagai penghubung, penerang, penentu, penguat, pendepan, pembantu, penegas, penafi, pembenar, pemeri atau penguat. Bermakna
setiap perkataan-perkataan yang kita guna, contoh kalau kita katakan sungguh kuat, sungguh tu dah menunjukkan kata tugas. Okey, amat sungguh. baik juga. Kalau kita katakan perkara ini atas, kemudian kata sendi kan, benda itu berada di atas, di itu pendepannya. Jadi setiap ini ditugaskan untuk mengukuhkan ayat. Baik. Kita lihat kepada pembahagian dia tu, terdapat 17 jenis kata tugas yang dapat dibahagikan kepada 4 kelompok, iaitu kata penyambung ayat, kata praklausa, kata prafrasa dan kata pasca frasa dan kata pasca kata. Jika kita lihat di sini, seperti saya kata tadi, nak fokus kepada kata bilangan dan juga kata sendi kan. Sehingga ini kita tak dapat lihat lagi di mana kata bilangan dan kata sendi, betul tak? Betul. Berada dalam keempat-empat ini. Kita tengok di manakah kata sendi. Kata penyambung ayat ada 2, iaitu kata hubung gabungan dan kata hubung pancangan. Yang kedua, kata praklausa terdiri kepada 5, iaitu kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar dan juga kata pangkal ayat. Ya, ada 5. Kelompok yang ketiga, kata pasca kata terbahagi kepada 2, iaitu kata penekan dan kata pembenda. Di sinilah yang saya katakan tadi. Nampak, kata bilangan dan kata sendi nama berada dalam kelompok kata prafrasa dan kata pasca frasa, iaitu kata bantu, kata penguat, kata penegas, kata nafi, kata pemeri, kata sendi nama, kata arah, kata bilangan dan kata adverba. Dalam 17 ini ada banyak. Saya hanya dapat ambil 2 sahaja, dan mana tahu akan datang kita bawa lagi tajuk-tajuk. Tambah lagi 2. Dua dah sampai dah. Tapi untuk makluman lah, murid-murid SPM 2021, saya bekalkan semua ini dalam 4 kelompok. Adik-adik di rumah dan juga adik-adik di sini perlu mencari nota-nota ini untuk ulang kaji. Maknanya apabila guru di sekolah mengajar, anda sudah mempunyai pengetahuan sedia ada. Ya. Jadi hari ini kita nak fokus kepada kata bilangan. Kata bilangan kita rujuk kepada kata bilangan ialah perkataan yang menjadi kepada penerang jumlah kata nama atau frasa nama yang hadir sebelum kata atau frasa tersebut. Contoh kalau kita berdua, nampak? Dua. Kedua-dua ibu bapa. Tempat kedua. Semua tu menunjukkan bilangan. Juga menunjukkan setengah. Dan contoh yang kita dapat lihat, 1, segala, berpuluh-puluh, kelima-lima, 200, 1000, banyak, 40,000. Apa yang kita dapat lihat di situ? Ini dalam kelompok mana? Ini dalam kelompok mana? Tidak sama, betul tak? Betul. Di bawah 5 jenis. Kata bilangan pula terbahagi kepada 5 jenis. Iaitu kata bilangan tentu. Telah tertentu bilangannya. 6, 2, 1, 7. Yang kedua, kata bilangan tak tentu. Tak tentu kita nak letak dia. Semua, para, segala. Okay? Kata bilangan himpunan. Kita himpunkan kedua-dua, ketiga-tiga, ke-6-6. Kita dah dapat lihat di situ. Kata bilangan pisahan pula, setiap, tiap-tiap. Pisahan satu-satulah. Kemudian kata bilangan pecahan, separuh, sepertiga, seperenam. Jadi kita akan fokus ini satu-satu ni yang secara keseluruhan. Baik cikgu, kalau kesemua dalam mana? Kata bilangan tak tentu. Kesemua dalam semua lah. Bilangan walaupun ada kita ke. nak Okey. dapat lihat di situ. Kemudian fokus yang kedua tadi ialah kata sendi nama pula. Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan kata nama atau frasa nama. Okey. Contoh dia, di sini saya bagi banyak kan. Di, demi, sejak, akan, dengan. Anak-anak lah, kalau boleh lah dapat screenshot ke, dapat tangkap gambar ke untuk melihat. Inilah contoh kata sendi nama yang ada. Kemudian kita nampak antara kan. Bila kita lihat anak-anak murid selalu menggunakan perkataan antara tu di hadapan penulisan perenggan karangan. Salah. Sebenarnya perkataan antara tu, misalnya kita kata terdapat 3 perkara yang perlu diketengahkan. Antaranya, maknanya kalau nak guna antara mesti ada frasa ayat di depannya. Begitu. Ini kata sendi dapat kita lihat.
dan juga ada satu simulasi. Kita nak teruskan atau kita nak break di sini? Kita boleh teruskan lagi, kita cikgu. teruskan. Baiklah anak-anak, tema hari ini kita lebih berfokus kepada teknologi, ICT. Jadi kita minta simulasi daripada anak-anak didik kita ni. Simulasi. Okey, ayat yang mereka gunakan kita boleh dengar bersama-sama. Silakan anak-anak. Cikgu nak minta siapa dulu? Hai semua. Amrita. Apa khabar? Akhirnya kita berjumpa juga. Saya nak tanya, siapa antara kawan-kawan pernah pergi Formosa? Tadi, salah seorang daripada rakan sekelas saya menceritakan pengalamannya semasa dia melawati Formosa. Formosa? Macam pernah dengar. Formosa itu apa ya kawan-kawan? Kota Formosa bermaksud yang termasyhur dalam bahasa Portugis. Formosa merupakan bangunan bersejarah yang dimiliki di Melaka pada 1512. Formosa merupakan seni bina Eropah tertua yang masih tinggal di Asia. Wah, menariknya tempat ini. Nanti saya akan ajak semua ahli keluarga saya ke sana pada cuti sekolah. Nampak tak? Dia telah menggunakan beberapa kata sendi dan juga kata bilangan. Nampak tak? Saya akan mengajak semua ahli keluarga. Nampak? Ke Formosa. Maknanya mereka telah ditugaskan secara simulasi. Orang kata mempunyai idea untuk menggunakan orang kata ayat-ayat tertentu untuk mencantikkan bahasa mereka. Nampak? Kita pun faham. Pernah pergi Formosa tak? Pernah, cikgu. Jadi kita dapat lihat. Jadi apabila mereka bercerita tentang Formosa di sini, kita dapat lihat bahawa Formosa itu merupakan satu bangunan warisan sejarah kan, Portugis tadi kan, bermakna masih lagi perlu dipelihara dan dipelihara. Baik, itu contoh yang diberikan oleh para pelajar kita sangat baik, cikgu. Nampak mereka ada persediaan untuk kelas hari ini. Ya, alhamdulillah. Okay. Jadi kita nampaklah. Jadi kita nak terus kepada latihan. Boleh. Jika kita tengok latihan ini, untuk murid-murid SPM 2021 ini, kata tugas ini di bawah fokus kepada tata bahasa, iaitu morfologi. Okey, dia ada arahan. Arahan ini perlu kita tunjukkan kerana mereka ini adalah skop yang baharu, KSSM baharu. Jadi baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 2 kata bilangan dan 2 kata sendi nama. Kemudian anda dikendaki membina satu ayat pula. Nampak? Maknanya pertama mereka perlu kenal pasti, dan yang kedua mereka perlu membina ayat mereka sendiri untuk menunjukkan mereka faham akan ayat itu sendiri. Jadi teruskan yang ini. Anak-anak boleh lihat dulu dan cuba kenal pasti perkataan-perkataan kata bilangan ataupun kata sendi nama yang terdapat dalam petikan ini. Okey, ada sesiapa yang nak baca? Siapa yang nak cuba? Tu ada yang mengangkat tanda hijau tadi. Amrita. Amrita, dipersilakan. Rumah Pusaka Chowkit atau dikenali sebagai Rumah Degil yang berusia 92 tahun itu menyaksikan pelbagai perubahan di negara ini dari zaman British, Jepun, kemerdekaan negara hingga 13 Mei 1969. Terpaksa dijual pada tahun 2013 kerana keluarga Jafar tidak lagi mampu menampung kos penjagaan rumah tersebut. Kontraktor yang dipertanggungjawabkan perlu memastikan rumah itu dibuka dan disimpan dengan rapi serta menandakan setiap kayu yang digunakan dalam rumah itu bagi memudahkannya dipasang semula. Pemilik rumah degil enggan menjual tradisinya yang tersepit oleh bangunan moden di kota raya walaupun ditawarkan jutaan ringgit. Jutaan ringgit. Terima kasih Amrita. Bacakan untuk rakan-rakan di rumah. Bila kita dah nampak latihan ini, mereka perlukan masa untuk mencari pula apakah kata sendi ataupun kata adjektif, kata sendi nama ataupun kata bilangan yang terdapat dalam petikan ini. Okey. Maksudnya cikgu, kalau macam mereka nak jawab soalan ni, cikgu sarankan mereka untuk baca dulu ke ataupun kalau nampak kata sendi dan kata bilangan tu terus highlight ke macam mana? Perasan tak dalam arahan tadi? Kita lihat dalam arahan ini, mereka kata baca petikan dengan teliti
dan senaraikan kata bilangan dan kata seni nama. Kemudian di bawah tu mereka perlu membina ayat dengan mereka memahami perkataan itu. Jadi jika mereka tahu, mereka menjimatkan masa kan. Jumpa di, jumpa ke, jumpa semua sekali. Sambil baca mereka. Tetapi bila mereka nak bina ayat pula, mereka boleh merujuk kepada petikan asal. Jadi situ kita perlukan fahaman mereka tu. Sebab mereka perlu bina ayat untuk menunjukkan fahaman mereka tu. Baik. Jadi kita tunggu tengok anak-anak. Okey, ada yang dapat dah jawapan ni? Siapa ada jawapan? Ya, nampak? Macam tu. Semua ada jawapan. Cikgu tinggal pilih nombor satu je. Cikgu Wani boleh pilih siapa yang Wani nak. Saya nak pilih Nur Ifa. Okey, Ifa, apa jawapan Ifa? Beri satu dulu. Saya jumpa kata sendi nama oleh. Oleh. Di manakah oleh itu? Jumpa di manakah oleh itu? Ya, di bawah ni. Ada. Okey. Ada siapa yang nak bina ayat dengan perkataan oleh? Okey, siapa nak cuba? Okey. Damia. Ada. Okey. Dipersilakan Damia, bina ayat. Boleh Damia bina ayat dia? Damia baru nak tulis ke? Okey, tak apa, kita minta kawan lain dulu untuk bacakan, untuk bina ayat. Ada ayat. Ada ayat. Ada. Okey, bersilakan Ifa. Okey. Boleh minta Damia tadi tolong baca? Saya baca. Damia tadi. Damia. Okey. Ini Damia. Pertandingan kawan dia tadi tu. Mendeklamasi Ni Ifa. Okey. Dewan Bahasa dan pertandingan mendeklamasi puisi Hari Kebangsaan itu dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Maknanya penggunaan oleh itu berada pada tempat yang betul. Tahniah, terima kasih. Tahniah, Ifa. Okey, kita teruskan dengan jawapan yang kedua. Okey, Amrita. Perkataan apa, Amrita? pelbagai. Pelbagai. Okey, kita nampak tadi perkataan pelbagai di sini. Kita nampak. Okey. Siapa bina ayat tadi? Amrita dah bina ayat? Amrita. Okey. Dapat. Okey, tu Amrita bina ayat. Okey, nak minta siapa baca tu? Belakang sikit Amrita. Kita nampak atas je. Okey. Okey. Siapa nak baca? Okey. So, siapa baca je? Okey, Buka Ruchita. mic, baca. Ruchita nak baca? Ruchita. Dia tak nampak. Okey, siapa? Tak nampak. Tak nampak. Tak nampak. Okey. Wani boleh baca lah. Saya bacakan. Pelbagai juada telah disediakan di majlis tersebut. Pelbagai juada telah disediakan di majlis tersebut. Kenapa? Pelbagai juada. Banyaklah juada yang ada di situ. Okey, bagus. Terima kasih. Seterusnya, tadi kita jumpa perkataan pelbagai, perkataan oleh. Okey, ada lagi tak perkataan kata sendi ataupun yang lain? Okey, ya, Syanyukta. Syantini. Syantini. Kata bilangan jutaan. Jutaan. Ya, jutaan ringgit. Okey, apa binaan dia? Binayanya? Okey. Besar tulisannya cikgu. Okey, menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, jutaan kanak-kanak mati setiap tahun kerana kekurangan makanan. Agak-agaklah negara mana tu ya? Kalau jutaan kanak-kanak tu agaknya keseluruhan satu dunia kita melihatkan kekurangan makanan boleh mengakibatkan jutaan kanak-kanak meninggal dunia ya. Okey, ada lagi tak perkataan kita peroleh di sini? Ada lagi? Ruchita. Saya jumpa perkataan dari. Dari. Ya, dari zaman British. Dari. Ya, okey, ada binaan ayatnya? Okey, turun sikit. Turun sikit, Ruchita. Bawah sikit. Okey. Boleh nampak ke cikgu jawapan dia? Jauh sikit, Ruchita. Belakang sikit, Ruchita. Belakang sikit. Okey, pihak sekolah. Okey, saya bacakan cikgu. Okey, boleh. Silakan. Pihak sekolah akan memberi wang insentif sebanyak RM100 kepada pelajar yang berumur dari 5 hingga 10 tahun yang mewakili sekolah dalam acara sukan. Dari 5 hingga maknanya
perkiraan dia tu nampaklah penggunaan dari tu sangat jelas. Bagus, Sucita. Jadi dengan kita lihat jawapan-jawapan ni, kita beri tepukan kepada anak-anak murid kita ni. Alhamdulillah. Mungkin anak-anak di luar sana juga boleh mencuba bina ayat. Okey, perkataan yang dikenal pasti dalam latihan ini ialah perkataan kata bilangan pelbagai, setiap dan jutaan. Okey, kata sendi yang kita jumpa di situ ialah dari, pada, dalam dan oleh. Dengan jawapan ini, anak-anak di luar sana boleh membina ayat untuk menunjukkan fahaman anda terhadap petikan itu. Bagus semua. Jawapan semua betul, cikgu. Ya, alhamdulillah. Dan fahaman mereka itu kita nampak jelas. Satu daripadanya, apabila mereka membaca petikan ini, mereka faham penggunaan perkataan itu, kata sendi dan kata bilangan itu, dan apabila mereka membina ayat, benda itu menjadi sangat jelas. Ya, itu dia penerangan yang sangat menarik oleh Cikgu J dan juga jawapan yang bagus diberikan oleh para pelajar hari ini. Tapi sebelum kita teruskan dengan sesi pelajaran kita, apa kata kita berehat seketika dan kembali dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry dan juga cikgu kita, Cikgu Muhammad Jalil atau Cikgu J. Hari ini bersama dengan pelajar SMK Konvent Kajang. Tadi kita dah cuba beberapa soalan untuk kata bilangan dan kata sendi nama ya cikgu. Dan lepas ni akan ada lebih banyak soalan yang ingin cikgu tanyakan kepada para pelajar di studio dan anda yang di rumah. Tapi sebelum tu Wani nak pesan untuk sentiasalah pakai sanitizer apabila anda pegang apa-apa permukaan kerana kita tidak dapat lihat kuman itu, dan kenalah pakai pelitup muka serta jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter apabila anda berada di tempat awam. Baiklah cikgu, mari kita teruskan dengan sesi kita hari ini. Okey, baiklah anak-anak yang berada di sini dan juga di luar, kita melihat tadi sehinggalah latihan. Jadi kita akan refresh balik, apa orang kata, segarkan semula kata bilangan dan juga kata sendi nama. Dua tajuk yang fokus ini mereka akan lihat bagaimana kebenarannya dari segi maksudnya semula. Mereka bina ayat tadi bertepatan atau tidak. Daripada kita tengok tadi, ayat-ayat mereka semua betul. Adakah fahaman itu membawa kepada fahaman yang sebenar-benarnya? Jadi kita rujuk di sini, kata bilangan ialah perkataan yang menjadi penerang jumlah. Jumlah kepada kata nama atau frasa nama yang hadir sebelum kata atau frasa tersebut. Jadi apabila kita lihat sebagai latihan dia, adakah fahaman mereka betul-betul tepat? Ataupun adakah mereka hanya orang kata, bina ayat asal siap? Jadi kan kita tengok daripada tadi kan penggunaan kata bilangan nak letakkan jumlah macam mana. Okey, contoh yang cikgu bagi tadi ialah contoh yang pada skrin berwarna perang ini kan, kuning ini. Jadi kita tengok ada 1, segala, berpuluh-puluh, ke-55, 200, 1000, banyak dan 40,000. Ini semua ialah perkataan kata bilangan yang merujuk kepada keseluruhan yang ada dalam kata bilangan. Jadi kita lihat kata bilangan ini sebenarnya merujuk kepada 5 kelompok yang saya masukkan tadi, iaitu bilangan tak tentu, bilangan tentu tak tentu, bilangan himpunan, bilangan pisahan dan bilangan pecahan. Kalau biasalah kan anak-anak di sini dan juga di rumah, pernah tak terdengar perkataan berbagai? Berbagai. Kan? Berbagai kan? Penggunaannya salah bukan? Yang betul ialah berbagai-bagai. Berbagai-bagai. Bolehlah take note sikit kan. Itulah kesalahan tata bahasa. Dan juga perkataan setengah orang. Setengah. Wani rasa betul ke salah tu? Saya rasa salah sebab setengah orang tu dia macam separuh daripada orang itu. Ya, betul. Tanya Wani. Jadi sebenarnya yang lebih sesuai ialah sesetengah orang. Jadi gitu. Jadi boleh tak kita nak test adik ni secara spontan begini kan? Kita tengok adakah mereka faham. Sebelum kita pergi ke sini, kita tengok yang contoh perkataan tadi tu kan. Okey, anak-anak yang ada di sini, boleh tak tengok perkataan ni, boleh tak bina satu ayat yang awak rasakan awak faham kepada kata bilangan yang cikgu bagi ni? Siapa nak boleh? mula dulu? Siapa nak cuba?
Untuk yang mana satu dulu, cikgu? Mana-mana tak mereka kisah. pilih. Mereka boleh pilih. Okey, saya pilih mereka dululah. Saya pilih Syayukta. Syayukta, ada pilihan untuk awak Syayukta. Ada perkataan 1, segala, berpuluh-puluh, kelima-lima, 200, 1000, banyak dan 40,000. Syayukta nak bina ayat dengan menggunakan perkataan yang mana satu? Mana satu dulu? Okey, pilih je Syayukta. Tak kisah Kena. salah atau betul. Kita belajar. Jangan risau. Kena Kak Wani pilihkan. Okey. Okey, go. Boleh tak Syayukta buat 1000? Saya pilih 1. Satu. Okey. Okey. Dia dah pilih dah satu. Syayukta. Dipersilakan bina ayat. Salah satu bangunan yang bersejarah ialah Kota Formosa. Ya, beri tepukan kepada Yeay. Syayukta. Tahniah, Syayukta. Oh, nervous dia. Takut cikgu ni buat gambar je. Okey. Bagus. Okey, seterusnya siapa nak cuba? Damia. Damia, tu Syantini dah angkat Syantini hijab. dulu. Okey. Berebut tu. Ya. Dia tengok Syayukta dah membuka satu lembaran yang mereka tidak takut sudah diambil. Okey, Syantini silakan. Okey, Syantini. Saya nak pilih kata segala. Okey, segala. Okey. Ayatnya, segala persiapan telah dibuat untuk majlis itu. Oh, majlis apa tu agaknya apa Syayukta ya? tu? Segala persiapan telah dibuat, betul. Segala tu merujuk kepada persiapan, segala alat, segala apa tu orang kata segala perkara yang perlu diberikan perhatian. Okey, terima kasih, tahniah, beri tepukan ya. Thank you. Saya rasa anak di luar sana pun sangat teruja untuk perkara ni. Dan mereka di rumah sedang membina ayat mereka. Ya. Siapa seterusnya? Damia lah, Damia kedua. Lepas tu kita pergi ke Amrita. Damia dulu. Damia dulu. Okey, sila Damia. Usaha mencari dan menyelamat mangsa tanah runtuh itu akan dijalankan bagi menyelamatkan berpuluh-puluh ribu mangsa yang tertimbun dalam runtuhan tersebut. Tahniah. Berpuluh-puluh ribu. Saya pun berasakan di mana perkataan yang pilih ni kan? Ya. Dia tak pilih, dia terus bagi tu. Dia terus kita bagi. yang kena cari. Tadi kita dah buat mereka berasa gambar. Ya. Mereka pula gambarkan kita. Kita pula yang gambar, cikgu. Okey, teruskan. Amrita. Ya, Amrita. Saya pilih perkataan kelima-lima. Kelima-lima. Amrita dia bagi tahu dulu. Ya, silakan. Kelima-lima anak Pakcik Saidi telah melanjutkan pelajaran mereka ke luar negara. Oh, untung Pak Saidi tu ya, anak semuanya melanjutkan pelajaran. Okey, nampak tak? Kelima-lima, bila saya pula kata semua. Nampak tak? Begitulah penggunaannya. Kita boleh katakan semua ataupun kelima-lima. Kalau katakan kelima-lima tu, dia merujuk kepada ada bilangan yang tertentu. Kalau kita katakan ke semua, semuanya. Okey, tahniah Amrita. Beri tepukan kepada Amrita. Tahniah. Seterusnya? Seterusnya? Ruchita. Semakin rancak ni. Okey. Ruchita. 200 orang telah menyertai pertandingan peringkat antarabangsa yang dianjurkan oleh KPM. Ya, bagus, tahniah. 200 orang. Ramainya. Pertandingan apa tu agaknya, Ruchita? 200 orang. Pertandingan, mungkin pertandingan inovasi peringkat international tu ya. Okey, bagus Ruchita. Akhir sekali. Ya, Ifa. Silakan Ifa. Ifa. Cek yang diserahkan kepada pegawai itu bernilai sebanyak RM40,000. Ini kejutan. Kejutan juga. Tanya, RM40,000. Nampaknya mereka menunjukkan bilangan yang tentu dan tak tentu tu selamba saja. Jadi maknanya mereka dah mula faham walaupun kita tidak melihat kepada skop-skop tajuk kelompok-kelompok tu ya. Jadi kita dapat tengok tadi kata bilangan yang kita merujuk tu ialah kata bilangan perkataan yang menjadi penerang jumlah. Macam kita dapat lihat tadi Amrita punya ayat kelima-lima dan saya membalas semua anak Pak Saidi. Maknanya memang 5 semua. Nampak? Kita dapat kaitkan begitu kepada kata nama atau frasa nama yang hadir sebelum kata atau frasa tersebut. Okey. Faham?
Baik cikgu, sebelum kita berehatkan, Wani nak cuba jugalah. Wani boleh nak tak? cuba, okey. Nak refresh lah memori ni. Dah berapa tahun tinggal SPM, 4 tahun macam tu. Okey, nak cuba silakan lah. Wani. Wani nak cuba perkataan apa tadi? Saya nak pilih perkataan banyak. Okey, nampaknya mereka pun tak ambil juga perkataan. Tak ambil Nasib baik tadi. Nasib baik tak ambil. Diorang boleh baca hati Wani. Okey, silakan Wani. Okey, saya cuba. Banyak. Terdapat banyak jalan pintas yang ditutup bagi tujuan penyelenggaraan jalan raya. Wah, Betul suara tak? Wani macam berita lah. Janganlah gitu cikgu. Betul Macam tak? saya ingin melaporkan. Okey, kita beri tepukan untuk Kak Wani di sini, adik-adik. Tahniah. Saya rasalah kalau Wani yang 4 tahun telah meninggalkan zaman SPM beliau, maknanya adik-adik di luar sana yang ingin rasa nak mengambil SPM ulangan dan sebagainya, bolehlah mencontohi Kak Wani di sini. Dan adik-adik di sini, cikgu ucapkan tahniah, terima kasih. Ada cabaran yang kedua bagi anda selepas iklan nanti untuk kata sendi. Saya harapkan anda semua bersedia. Senyuman mereka terukir menunjukkan mereka dah semakin bersemangat. Itu dia. Murid-murid dah semangat, cikgu pun dah bersemangat, saya lagilah bersemangat kat sini. Tapi simpan dulu semangat anda tu, kerana apa? Kita nak berehat dulu seketika dan kembali dalam Road to Success SPM 2021 sebentar nanti. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dan juga Cikgu Muhammad Jalil ataupun kita panggil Cikgu J lah. Kita dah sampai di segmen terakhir ni cikgu. Sedar tak sedar dah buat banyak soalan, kita dah sampai jam terakhir dah cikgu. Tak apa, tak ada masalah Wani. Kan kita namanya proses pembelajaran. Di mana-mana juga belajar. Di rumah, di studio kita masih belajar. Anak-anak, kenapa saya suka untuk uji minda anda untuk bina ayat? Dalam bahasa Melayu KSSM lebih memerlukan anda membaca satu dan membina ayat dua. Dalam kata itu ialah bahagian morfologi bina ayat di situ. Jadi segmen yang sekarang kita terus kepada kata sendi nama. Mereka pun dah nervous kat start. Apalah perkataan Cikgu Cik nak bagi ni kan. Okey, kita ulang balik, kita segarkan balik minda kita. Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan kata nama atau frasa nama. Terus kita boleh ingatlah di, untuk dan sebagainya. Banyak ni. Banyak pilihan. Jadi kalau banyak pilihan ni kita dapat lihatlah. Tapi anda kena faham perkataan-perkataan ini terletaknya di hadapan kata sendi nama atau frasa nama. Jadi kita beri pilihan kepada mereka dulu. Anak-anak di studio. Laju tu Lucita. Siapa dulu? Syayuta. Syayuta. Okey, Syayuta silakan. Saya nak pilih perkataan D. D. Okey, silakan. Pelbagai jenis makanan dan kuih-muih dijual di Bazar Ramadan sempena bulan Ramadan. Bagus. Tahniah. Di Bazar Ramadan katanya. Okey, teruskan. Yang kedua. Lucita, kalau macam ni kita ada banyak, seorang tu kita boleh bagi dua. Kita tengok segmen kita tempoh berapa lama. Dan Syayuta boleh standby untuk satu lagi pilihan perkataan tidak dipilih. Boleh, kita ada masa lagi cikgu. Boleh. Tapi satu kita bagi dekat Wani nanti. Alamak. Okey, saya kena sedia ni. Tak ada masalah. Okey, silakan. Ini siapa? Syantini. Syantini. Okey. Ayat untuk perkataan demi. Rakyat Malaysia haruslah bersatu padu demi kesejahteraan negara kita. Bagus, tahniah Syantini. Okey, di sini saya tegaskan terima kasih Syantini tidak melakukan kesalahan. Mengapa saya berkata demikian? Sebab perkataan demi, biasanya murid-murid akan melakukan kesalahan ataupun calon-calon SPM, dia akan menggabungkan demi untuk. Demi untuk. Jadi demi tu dia tidak boleh disekalikan dengan untuk kerana dia perkataan itu merupakan dua perkataan kata sendi yang berbeza. Ya. Okey, take note tu ya. Kita pun macam baru tahu. Mungkin ada yang rasa demi untuk sesuai nak bagi dramatis macam sedap kan je cakap. Tapi salah ya sebenarnya kat situ. Ya. Okay. Tapi nampaknya pengetahuan anak tu nampak konteks yang sangat baiklah. Tahniah Syantini. Okey, teruskan perkataan yang ketiga. Siapa? Amita. Okey, go. Perkataan saya lah seperti. Okey, seperti.
Rami dan adiknya sentiasa bergaduh seperti anjing dengan kucing. Wah, main-main peribahasa Amrita di sini. Seperti anjing dengan kucing. Okey, dah letakkan ya, perkataan seperti bagai kan. Biasanya menunjukkan perumpamaan dalam peribahasa. Okey, Tahniah, teruskan. Seterusnya, siapa? Ya. Damia dululah. Damia dah tunggu dari tadi, cikgu. Okey, Damia. Kutipan derma bagi bangsa banjir kilat di kawasan pedalaman itu sedang giat dijalankan. Okey, boleh terima bagi. Dia gunakan perkataan bagi tadi. Okey, teruskan. Seterusnya, siapa lagi belum? Siapa lagi belum cuba? Ruchita. Okey. Saya mengambil perkataan terhadap pihak sekolah telah mengambil tindakan yang keras terhadap murid-murid yang melanggar peraturan sekolah. Telah mengambil tindakan terhadap. Ekoran tu tak perlu. Tapi tanya, jawapan tu sampai maksud dia. Ekoran tu tak perlu. Siapa nama dia? Ruchita. Ruchita, ekoran tak payah. Terus terhadap saja. Ya. Okey, Tahniah. Ada lagi nak cuba? Nak ambil-ambil masa kita? Nur Ifa. Ya, Ifa. Adik saya demam sejak kemarin lagi. Adik saya demam sejak. Allah, sedihnya. Sejak kalau ada sejak kat sini, semenjak pun ada juga. Dia boleh dikatakan macam adik-beradik lah perkataan sejak dan semenjak ini. Okey, sebelum kita bagi pusingan kedua bagi mereka, ada Wani nak pilih perkataan mana? Alamak. Saya nak pilih hingga. Okey, hingga. Okey, saya cubalah. Orang ramai dijemput untuk menyaksikan Road to Success yang akan bersiaran pada jam 11 pagi hingga 12 tengah hari. Ya, betul. Betul. Itu macam ayat yang biasa cakap dalam trivia je kan. Ya, apa yang kita selalu cakap sebenarnya adalah kata sendi nama ya, cikgu. Nampak tak bila kita katakan di awal program kita hari ini ada satu slot video tadi yang mengatakan kata sendi nama kata tugas mengindahkan karangan. Betul. Mengukuhkan dia. Apabila kita lihat kepada perincian maksud kata tugas tadi, dia kata menguatkan ayat, mengukuhkan ayat dengan pemeri, dengan penegas. Barulah Wani rasa, patut yang Cikgu J cakap banyak-banyak tadi tu. Ingat tak? Yang slide hijau yang awal-awal tadi tu menunjukkan kepada dia bertugas sebagai pemeri, perihal perkataan-perkataan itu sehingga ayat itu. Yang Wani pun cakap bila dia bagi trivia, ayat trivia hingga tadi tu, macam tu sebenarnya. Okay. Kita ambil 3 lagi lah perkataan. Boleh? Okey, boleh. Kita ambil 3 orang. Siapa yang nak cuba lagi? 3 yang terakhir. Siapa nak cuba? Okey, Shantini. Yang lagi 2 orang bersedia ya? Okey. Azman dan Azmina berkawan rapat bagai isi dengan kuku. Hebatlah Mika cikgu. Tahniah. Nak juga pilih yang susah-susah ayat dia tu. Tak boleh lawan ni. Teruskan. Siapa lagi? Ada 2 orang. Siapa? Ifa. Okey, Ifa. Silakan, Ifa. Adriana pergi ke sekolah dengan menaiki motosikal. Jadi perkataan yang dipilih ialah dengan. Tahniah. Bagus, penggunaan yang tepat. Dan satu kita ambil yang terakhir. Okey. Siapa akhir sekali pelajar bertuah tu? Nak cuba? Amrita. Okey, silakan Amrita. Saya pilih perkataan pada. Pada hari Sabtu yang lalu, Ifa dan rakannya telah pergi ke Kota Formosa. Sambung pula dengan dialog simulasi mereka. Ya, betul. Ya, di situ Tahniah. Tapi saya nampak tadi Syang Yukta macam dah bersedia. Betul Syang Yukta? Bolehlah kita bagi terakhir. Bagilah ya. Okey. Syang Yukta sebab saya tengok dia kata Amrita dah angkat dulu. Ya, Syang Yukta. Perkataan apa Syang Yukta? Saya cuba perkataan dalam. Dalam, Okey. Kini kita berada dalam pandemik COVID-19 yang menggegarkan negara kita. Bukan menggegarkan negara, Syang Yukta, menggegarkan dunia sebenarnya. Satu dunia. Terima kasih anak-anak. Cikgu sayang anda semua. Tahniah. Okey, kita lihat pula beberapa kesalahan ataupun penggunaan yang betul. Okey, saya bagi satu contoh ya Wan ya. Penggunaan pada dan di. Okey, pada dan di. Tapi saya bagi satu ayat atau satu situasi yang kita boleh gunakan kedua-duanya. Okey,
ambil baju ini, gantungkan di situ. Okey? Ambil baju ini, gantungkan di situ. Bermakna di situ menunjukkan tempat. Betul tak? Ya. Di menunjukkan tempat. Okey. Ambil baju ini, gantungkan pada paku itu. Nampak? Pada menunjukkan pada paku tu kita gantungkan baju. Bermakna baju itu memang digantungkan di situ. Tapi kalau kita nak guna pada, kita mesti ada kata nama selepas itu. Kalau kita nak guna di, mesti menunjukkan tempat. Ya. Situ, sana, sini. Ya, situ, sana, sini. Macam nak menyanyi pula. Okay. Jadi maknanya kita dapat lihat di sini, jika penggunaan di mesti menunjukkan tempat. Baik. Okey. Bila kita dah lihat pada dan di tadi, kita lihat pula penggunaan dalam dan di dalam. Dalam dan di dalam. Tadi pada dan di. Kalau pada, selepasnya mesti kata nama. Kalau di, mesti menunjukkan tempat. Betul? Ya. Jika kita tengok di dalam dan juga dalam. Dalam. Okey. Dalam kelompok. Dalam, dia tidak ada ruang. Maksudnya dia tidak kita katakan tempat ataupun dia ada ruang ke, tak ada. Dia tak ada. Okey. Dalam kalangan. Dalam kelompok. Jika kita nak merujuk kepada pasu, di dalam pasu. Di dalam pasu. Maknanya ada ruang. Tempat yang benda yang ada ruang. Contohnya macam di dalam bilik. Ya, di dalam bilik kelas. ada ruang. Di dalam kelas ada ruang. Kita kata, ada murid dalam kelas itu tidak salahlah tu. Ada murid di dalam kelas tersebut. Kalau beg cikgu, apa? Letakkan di dalam beg. Ya, pandai tanya. Baik. Nampak? Maknanya kita dapat lihat bahawa di sini ada beberapa syarat-syarat tertentu untuk penggunaan kata sendi ini merujuk kepada yang mana bahagian yang betul, yang mana bahagian yang perlu dititik beratkan dan sebagainya. Faham tak? Wani pun nampak, muka Wani nampak, oh ya, kena betul-betul. Muka saya nampak macam, lepas ni saya kena berjaga-jaga sebelum berkata-kata. Maknanya bila kita menggunakan perkataan di dalam, kita tak nak salah lah di situ. Mesti ada ruang. Kalau dalam, dia tidak ada ruang. Dalam kelompok masyarakat contoh kan, dia begitu. Dan ada perkataan-perkataan lain juga, dia maksudnya dari masa ke masa. Dari semasa ke semasa. Oh ya cikgu, ramai juga yang confuse dari dan daripada. Dari dan daripada, betul kan? Dari mesti menunjukkan pada ATM. Macam Didik TV KPM kan? Dia menunjuk kepada ATM, arah, tempat dan masa. Arah, tempat, masa. Daripada pula penerimaan. Ya. Jadi bila kita nak rungkaikan dia kepada isu-isu ataupun teknikal lah, orang kata, dia memang terlalu besar konteks dia untuk kata sendi. Dan banyak perkataan-perkataan ini, macam kita tadi kata, ada menggunakan seperti yang Amita beri, yang kawannya guna perkataan bagai kan, dalam peribahasa. Ya, di situ ada penggunaannya yang betul dan fahami sebaik-baiknya. Contoh perkataan-perkataan yang saya jelaskan tadi, jangan ulang kesalahan itu. Betulkan biasakan yang betul. Ya, itu dia. Saya bagi contoh lah sekali cikgu. Kamu Zewan ini saya terima daripada Cikgu J. Ya, betul. Penerimaan daripada. Penerimaan daripada. Ataupun katakan daripada semalam. Betul ke daripada semalam? Tak, itu masa, betul. ATM, arah tempat masa. Mesti dari semalam. Dari semalam. Itu dia. Penjelasan dan perkongsian yang sangat bermanfaat untuk kita semua hari ini. Dan sebelum kita akhiri cikgu, mungkin cikgu ada kata-kata semangat untuk diberikan kepada anak murid cikgu di luar yang sedang menonton ni cikgu. Biasanya lah, kalau saya berikan kata-kata semangat, saya memang akan berikan kata-kata kekalkan momentum. Belajar yang betul kerana anda belajar dalam norma baharu. Jadi asimilasikanlah ilmu yang anda miliki dengan sikap tenang, rendah diri dan selalu memelihara harga diri. Ramai yang tertanya tadi, asimilasi itu apa cikgu? Asimilasikanlah. Wow cikgu. Asimilasikanlah bermakna praktikkanlah. Gunakanlah ilmu yang ada pada diri kita. Ingat anak-anak, sekali kita dapat ilmu, kita kongsi, ilmu kita akan menjadi seluas lautan. Ya, itu dia. Perkongsian daripada Cikgu J hari ini ya, bagi Wani sendiri yang sudah meninggalkan sekolah dalam 4 tahun begitu. Tapi bagi Wani refresh kembali minda Wani hari ini, memang Wani rasa macam wow, satu perkongsian yang the best lah cikgu. Dan Wani nak tanya kepada para pelajar hari ini dari SMK Convent Kajang, ada apa-apa soalan yang ingin ditanyakan? Tak ada? Tak.
Wani nak tanya satu soalan lah. Bahasa Melayu untuk tata bahasa kata tugas ni, secara keseluruhannya bagi anda semua, ini senang skor ke tapi ataupun mencabar? Senang skor. Wow. Saya boleh menerimalah jawapan itu sebab bila kita bagi spontan tadi, maknanya mereka boleh buat, kita patutlah memberikan tepukan kepada mereka. Okey. Dan tepukan itu juga buat Wani tadi. Sempat membina lah 2-3 ayat tadi. 2-3. Itu pun nasiblah mereka tak ambil ayat saya je. Itu betul. Itu perkataan awak dia tak ambil. Okey, betul. Ya, saya. Okey, itu dia. Jadi Wani nak ucapkan terima kasih kepada semua pelajar dari SMK Konvent Kajang yang sudi bersama dengan kita hari ini, serta Wani ucapkan terima kasih kepada Cikgu Jalil selaku pegawai Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat. Dan itulah dia, Wani doakan anda yang mengambil subjek Bahasa Melayu ini dapat memperoleh markah yang cemerlang apabila menduduki peperiksaan akan datang nanti. Okey, jadi kita akan jumpa pada episod akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021 dari saya, Wani Carey. Bye-bye. Bye. Okay, bye semua. Didik TV KPM. Cikgu sentiasa mengambil berat akan keadaan saya dan beliau juga selalu menasihati saya supaya menjaga diri saya sebaiknya. Tanpa semangat daripada cikgu, mungkin saya tak dapat meneruskan perjalanan saya sebagai seorang murid yang bertanggungjawab. Mu'allimatu tastami'u li jami'i al-masyakili allati nuwajihaha biqalban maftuhan. Bagi saya, untuk mencapai sesuatu kejayaan amatlah susah tanpa bantuan dan keredaan daripada guru. Semua orang hebat adalah berkat dari jasa seorang guru. Tetaplah menjadi pelita kepada kami semua. She is like a star. She is the one who got me till I can do it and make me a brave person to face the crowd. Jasa dan pengorbanan kami tak minta untuk dibalas. Cukup dengan sekadar kata ungkapan yang cukup mendamaikan kami. Terima kasih, cikgu. Thank you, teacher.